masih lagi di bawah tajuk bersegera melakukan amal ibadah sebelum sampainya fitnah seperti beberapa kerat malam yang gelap. Kita sampai muka surat 151. Kemudian sabda Nabi lagi, may yuqizu sawahibal hujurat, siapakah yang sanggup mahu membangunkan sekalian tuan-tuan bilik tidurnya. Nabi bertanya kepada kita, siapa yang mau pergi membangunkan sekalian isterinya yang tidur di dalam rumah masing-masing, dan biliknya pada masa itu telah diperbuat oleh Nabi SAW akan rumah isterinya itu beratur di tepi masjid negeri Madinah. Dan maksud Nabi SAW menyuruh membangunkan sekalian isterinya daripada tidur supaya bangun semuanya semayang pada malam itu, berbuat ibadat bersama-sama, meminta berlindung dengan Allah daripada segala bala yang dilihatnya dalam tidur, turun ke atas sekalian sahabatnya. Mudah-mudahan dimakbulkan Allah kiranya tertolak bala-bala itu. Kemudian bersabda Nabi lagi, ya rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Amboi, herannya banyak orang yang boleh berjadi berpakaian dan berhiasan dan bersegak dengan pakaian cantik dan bersedak-sedak di dalam dunia, rupanya menjadi bolos dia di dalam negeri akhirat. Baik, dalam hadis ini Nabi nampak balak yang sampai ke rumah sahabat-sahabat Nabi ni macam embun yang turun di atas bumbun mereka, macam hujan yang turun, embun yang turun atas keselian bumbung rumah sahabat. Maknanya balak itu kena pada orang Islam ni macam hujan turun, merata semua kena. Rumah orang tu ke, rumah orang ni ke, sama ya, akan datang ujian daripada bumbung rumah masing-masing. Dan saya dah terang dah pada tuan-tuan makna bumbung tu zaman sekarang ni, apa yang dikatakan bumbung tu sekarang dah. Lalu Nabi menanya kepada sahabat, siapa yang boleh kejutkan isteri aku? Siapa yang boleh kejutkan isteri-isteri aku supaya bangun sama sekali, pergi semayang sekali, minta lindung daripada balak ni. Kata Nabi, ya rubba kasiyatin fid dunya. Apa nak jadi ni, kata Nabi, banyak orang berpakaian di dunia, ariyatin fil akhirah, sebaliknya bertelanjang. Ariyah maksudnya tak berpakaian di negeri akhirat, yakni tiada suatu bekal pun yang dia bawa ke negeri akhirat. Sangatlah ruginya orang-orang ini. Maksud ariyatin kasiyatin ni ialah amalan ada di dunia, tapi rupanya amalan tu tak sampai ke akhirat. Di dunia ni nampak dibalut dengan amalan, dengan zikir, dengan qiyam, dengan semayang, dengan segala buat, sampai di hari kiamat kosong, pahala tak ada. Pasal apa pahala tak ada? Oh, ni dia lah fitnah. Pahala tu rosak dengan fitnah yang kita jumpa ni. Banyaknya berlaku fitnah, senangnya berlaku ngumpat. Nak hilang dosa tu bukannya nak dapat dosa tu bukannya susah. Kata dapat, buka je mulut, bunyi je suara, siap. Apa yang lalu di belakang ustaz tu? Dah dapat. Contohnya lah, sebaik kelas kita ni diam semua, kita bunyi suara apa, alhamdulillah tak ada apa. Dia nak shortcut. Nah, okey. Jadi kita lihat di situ tentang fitnah. Fitnah yang datang daripada lidah, dapat banyak benar. Maka disitulah diberi ingat oleh Nabi, disuruhnya seseorang
biarlah bersungguh-sungguh di dalam membuat persediaan mencapai bekalan akhirat di dunia sebelum sampainya fitnah yang menyibukkan kita daripada berbuat ibadat. Hari ni kita baca Quran 2 jam lama, tapi kalau tengok handphone 2 jam tak rasa apa. Tengok Al-Quran setengah jam tu rasa berat lah. Tapi kalau main 2 jam 4 jam main game tu biasa. Sampai nak terkeluar mata tengok main game. Anak cucu kita ni, dia tak penat. Kita hari ni sembahyang tarawih 20 rakaat ni cabut lutut. Tapi kalau naik basikal ronda satu taman, tak tercabut lutut. Anak, isteri, suami. Suami basikal besar, anak basikal kecil, isteri basikal comel, pusing taman, pakai shoot ketat semua pakai ni. Budak kecil pun dia gendong mak tu naik basikal. Bahagia je Sabtu Ahad. Kerja mereka ialah main basikal. Berapa kilometer abang? Tak jauh Ustaz, 10 kilometer bawa budak-budak. Berapa jam? Tak adalah, dalam 3 jam je. 3 jam boleh sembahyang tarawih, cuba 3 jam dibakarnya masjid. Itu bandingan dia. Fitnah yang dunia ni lagi seronok daripada akhirat. Panjat gunung berbulan-bulan training, sanggup dia. Padahal bukannya apa pun naik gunung, tak ada apa pun, tak ada pahala pun naik gunung. Kan ada apa pun naik atas gunung, minum kopi 2-3 cawan balik. Naiknya seksa, turun pun seksa. Hak jatuh, yang patah semuanya ada. Tapi jarang kita dengar orang sembahyang tarawih patah kaki. Jarang. Dia makin susut, makin surut. Pasal dia sibuk kepada fitnah yang lain. Lidah fitnah nak masuk 10 hari terakhir. Jualan murah makin banyak, offer makin banyak terbit. Tak berlaga dengan offer daripada Tuhan 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ni ada ganjaran besar. Mungkin ada Lailatul Qadar, tapi tawaran di sana lagi seronok. Nasi Arab daripada RM50 turun 45, lagi ramai beratur nasi Arab. 11 pagi dah beratur dah, buka pukul 5. Bayangkan tuan-tuan, sanggup tu untuk sekotak nasi saja, sebungkus saja sanggup berdiri lama. Padahal nasi itu kenyang pun belum tentu, rezeki pun belum tentu. Belum tentu lagi dapat rezeki tu, tapi manusia sanggup dah. Bayangkan kalau dia sanggup sembahyang berdiri daripada 11 malam sampai 5 pagi kiam, berapa banyak pahala yang dapat pada dia. Tapi itulah kata Nabi, berlaga di antara ibadat dengan fitnah dunia. Berlaga antara amalan dengan fitnah dunia. Maka kata Nabi, sebelum sampai fitnah-fitnah tu, cepat-cepat buat ibadat. Takut kita ni tak sempat nak buat ibadat, kerana kita pun terpalit sekali dengan fitnah tadi. Baik, hadis yang kita baca tadi ialah hadis yang hasan lagi sahih. Masalah fitnah yang keras zahir sebelum daripada kiamat. Sesungguhnya telah dikhabarkan oleh Nabi SAW, sebelum wafat baginda akan zahir fitnah yang keras dahulu daripada kiamat. Maka apabila zahir segala fitnah, tiadalah ada orang yang senang keluar daripadanya, barang kiranya dipelihara Allah kita daripadanya. Sebab bila fitnah ni sampai, susah kita nak keluar daripada dia. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah ni. Maka segala khabar yang demikian telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi dengan katanya, an Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala takunu baina yaday sa'ah fitanun ka qita'il lailil muslim. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak mengingati akan harat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dia daripada hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
namanya Anas bin Malik. Kata Nabi, jadi di hadapan kiamat itu ada beberapa fitnah, yakni akan zahir sebelum berdirinya kiamat, bermacam-macam fitnah semacam potongan-potongan malam yang gelap. Nabi sebut fitnah akan berlaku sebelum kiamat macam malam yang gelap, tak dapat kita nak cari, tak dapat kita nak keluar dengan mudah. Bila dah masuk dalam gelap, kaki meja disepak, kaki katil disepak, belaga sama-sama kita, maklumlah gelap, tak nampak apa dah. Duk diam pun takut, jalan pun takut, ditimpa kepada orang. Kata Nabi, fitnah tu terlalu gelap dan susah bagi kita untuk keluar daripada fitnah-fitnah itu. Bersyukur kepada Allah dapat kita belajar. Mudah-mudahan kita tahu macam mana yang dikatakan fitnah dan macam mana kita boleh keluar daripada fitnah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bermacam-macam banyaknya dan jenisnya fitnah itu, seperti seorang yang masuk dalam malam yang gelap yang tak ada bulan dan tidak dapat keluar daripadanya. Sangatlah keras fitnah-fitnah itu hingga boleh jadi pada seseorang itu kadang-kadang beriman, kadang-kadang kafir, kadang-kadang beriman kemudian jadi kafir balik, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.